Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi dengan Cikgu Kit. Hari ini kita nak belajar tolak masa yang melibatkan unit minit, jam dan hari. Okey, jadi apa-apa sebelum kita nak buat sebarang operasi, kita nak ulang kaji dulu perkaitan antara unit-unit masa ini. Okey, jadi kita ulang kaji sikit. Alright, dalam 1 jam kita ada 60 minit, dalam 1 hari kita ada 24 jam. Jadi kalau kita nak tukar unit yang besar kepada unit yang kecil, kita akan gunakan darab, dan unit yang kecil nak tukar kepada unit yang besar, kita akan gunakan bahagi. Tapi nak darab berapa, nak bahagi berapa, semuanya berbalik semula kepada perkaitan antara kedua-dua unit masa tersebut. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita tengok beberapa contoh yang melibatkan tolak masa untuk unit-unit ini. Okey, kita ada 3 jam 10 minit tolak 1/5/6 jam. Jawapan nak dalam jam dan minit. Okey, jadi sama macam tambah hari tu, kalau kita nampak ada nombor bercampur, ada pecahan, ada perpuluhan, okey, kita tukar dulu unit itu untuk mendapatkan nilai-nilai yang sebenar. Nilai dalam bentuk nombor bulat. Okey, jadi kalau kat sini cikgu tengok ada pecahan. Jadi cikgu akan cari dulu pecahan. Satu ni tak ada masalah sebab satu yang besar ni memang nilai dia adalah 1 jam. Okey, kita cuma nak tahu 5/6 jam ni berapa minit. Okey, jadi kita akan darabkan dengan 60. Okey, macam mana tadi? Kita dah ulang kaji tadi. Jam nak tukar kepada minit, kita darabkan dengan 60. Okey, so dekat sini kita mudahkan, kita mansuhkan mana yang boleh. Alright, kita akan dapat 50 minit. Kemudian jangan lupa tadi ada 1 jam. So kita gabungkan balik menjadi 1 jam 50 minit. Okey, bila dah dapat nilai, barulah kita tolak. Dan tolak itu mestilah mengikut soalan. Jadi kalau 3 jam 10 minit tolak 1 jam 50 minit, jangan terbalikkan. Sebab selalunya kalau murid-murid cikgu lah, bila dia dah dapat macam ni, dia akan ambil jawapan yang ni dulu, baru dia tolak dengan 3 jam 10 minit. Salah lah. Sebab bila tolak ni, dia tak boleh main tukar-tukar dia punya kedudukan. Tambah tak ada masalah. Okay, tapi kalau tolak, kita mesti ikut turutan pada soalan. Okay, jadi kita akan gunakan jadual T. Kita ambil dulu apa yang ada pada soalan. Okay, 3 jam 10 minit, barulah kita tolak dengan yang kita dah cari tadi. Okay, 1/5/6 jam ni kita dah dapat tadi 1 jam 50 minit. Dan dekat sini, samalah juga masa kita belajar tambah hari tu. Okay, jadi kamu tengok pada bahagian minit dulu. Kalau tambah pun kita akan tengok pada bahagian minit dulu. Tapi kali ni tolak. Jadi jangan keliru ya. Kita ada 10 minit, kita nak tolak dengan 50 minit. Okey, jadi tak cukup. Jadi bila tak cukup, kita akan pinjam di bahagian unit jam ni. Kita pinjam 1 jam, tapi bila kita nak bawa ke minit, kita bukan tambah 10. Sebab itu adalah tolak yang biasa. Kalau tolak biasa, kita pinjam sebelah, kita dapat 10. Betul tak? Okay, tapi bila dia melibatkan unit masa, kita kena tengok kaitan antara kedua-dua unit. Okay, contoh tadi cikgu pinjam 1 jam, cikgu nak bawa ke minit. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi sebenarnya kita meminjam sebanyak 60 minit. Okay, jadi 60 minit tu kena tengok juga. Kalau dah memang ada 10 minit pada soalan, kita akan gabungkan. Okay, jadi yang kita pinjam tadi 60 minit tu, kita akan gabungkan dengan 10 minit untuk dapat 70 minit. Okay, cikgu ulang Cikgu pinjam 1 jam, tapi sebab 1 jam tu nilai dia 60 minit. Jadi 60 minit tu kita tambahkan dengan 10 minit yang soalan bagi tadi untuk dapatkan 70 minit. Barulah kita cukup untuk nak tolak. Okay, jadi 70 tolak 50, tolaklah macam biasa. Pada bahagian jam pun tak ada masalah. Okay, bila dah dapat jawapan, kita keluarkan jawapan kita sebab kita nak tuliskan unit tu. Okay, jadi kita dapat 1 jam 20 minit. Okay, kali ni dua-dua dalam unit jam, tapi satu dalam nombor bercampur, satu lagi dalam perpuluhan.
Jawapan dia nak dalam jam dan minit. Jadi kita cari dulu nilai sebenar untuk kedua-dua ni. Okay, kita cari dulu 2/5. Alright, kita masukkan. Yang ni kita dah selalu buat lah masa pertukaran unit masa hari tu. Jadi kalau kamu tak ingat, boleh tengok balik video. Okey, kita dapat 24 minit tapi jangan lupa kita ada 3 jam. 3 jam yang besar ni, jadi kita gabungkan. Okey, 3 jam 24 minit. Okey, itu untuk nombor bercampur. Kemudian kita cari pula untuk perpuluhan. Okey, 1.25 kita darabkan dengan 60. Alright, yang ini darab perpuluhan, cikgu rasa dah tak ada masalah. Kita dah selalu buat. Kalau kamu mungkin tak pasti lagi, kamu boleh tengok video cikgu tajuk darab perpuluhan. Okey, so kita akan dapat 75 minit untuk 1.25 jam ni. Jadi apa kita nak buat dengan dua-dua? Bila kita dah dapat nilai yang sebenar, kita tolaklah menggunakan jadual T. Okay, so kita akan ambil 3 jam, 24 minit, kita tolakkan dengan 75 minit. Dan dekat sini, sama juga macam soalan tadi, tak cukup untuk kita tolak. Jadi kita kena pinjam 1 jam. 1 jam itu bersamaan dengan 60 minit. So kita kena gabungkan dengan apa yang diberi. Kalau kat sini dah memang sedia ada 24, kita tambahkan dengan 60 yang kita pinjam tadi. So kita dapat 84 minit. Barulah kita cukup untuk tolak. Okay, so yang ni 84 tolak 75, tolak macam biasa. Kemudian jam tak ada masalah. Keluarkan jawapan 2 jam 9 minit. Okay, sifar yang ada dekat sini kita boleh abaikan sahaja. Okay, kali ni sama juga kita ada perpuluhan, kita ada pecahan. Jadi apa-apa kita cari dulu nilai sebenar. Okey, dekat sini kenapa cikgu ambil sifar perpuluhan 7 sahaja? Dekat sini sama juga kita boleh anggap yang berada di bahagian depan titik ni adalah nombor bulat. Jadi macam nombor bercampur tadi, yang nombor besar tu kan. Jadi 9 ini bersamaan dengan 9 jam. Sebab kalau kita ambil 9.7 ni kita nak darab dengan 60, nilai minit kita akan jadi sangat besar. Jadi kamu ada dua cara. Boleh kalau kamu nak ambil 9.7, kamu darab dengan 60, boleh. Tapi nilai minit tu nanti akan jadi sangat besar. Jadi kalau nombor dia besar, cikgu cadangkan kita boleh ambil sifar perpuluhan 7 sahaja. 9 yang dekat depan ni kita dah boleh dapat jawapan sebagai 9 jam. Sebab kita memang akan gunakan jadual T pun. So nanti 9 jam tu kita masuk je dekat bawah jam. Okey, so kita cari dulu sifar perpuluhan 7 ni berapa minit kita. Okey, kita selesaikan macam biasa. Okey, pastikan titik perpuluhan kita betul sama dengan soalan. Okey, dekat sini kita dapat 42 minit. Tapi bila kita gabungkan dengan 9 jam tadi, kita dapat 9 jam 42 minit. Alright. Next, kita tengok pula 5/6 jam. Berapa minit? Yang ini tak ada masalah. Tadi pun kita dah dapat pecahan yang sama. So dekat sini kita dapat 50 minit. Okay. Bila dah dapat kedua-dua nilai dalam bentuk nombor bulat, barulah senang untuk kita tolakkan menggunakan jadual T. Okay, jadi kita masukkan ke dalam jadual T. Okay, tengok pada bahagian minit dulu. 42 nak tolak dengan 50 tak cukup. So kita akan pinjam 1 jam. 1 jam tu bersamaan dengan 60 minit. Jadi 60 minit tu kena gabungkan dengan 42 ni. Sebab dah memang sedia ada. Okay, 42 ni dia tak boleh hilang macam tu je. Okay, kita kena gabungkan dengan 60 minit yang kita pinjam tadi. Okay, so 60 tambah 42 kita akan dapat 102 minit. Bila dah cukup, kita tolaklah seperti biasa. Okay, 102 tolak 50, kita dapat 52. Kemudian pada bahagian jam tak ada masalah. Okay, keluarkan jawapan, jangan lupa. 8 jam 52 minit. Okay, so hari ini kita ada unit hari pula, hari dengan jam. Okay, jadi kita ingat balik apa perkaitan dia. 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okay, jadi kalau kita ada dalam bentuk perpuluhan, kita kena cari dulu nilai dia yang sebenar. Okay, kita tak boleh terus tolak macam tu je. Okay, sebab
sebab satu dalam perpuluhan, satu dalam nombor bulat. Jadi kita kena cari dulu perpuluhan ni berapa nilai dia. Okey, jadi sama macam tadi, cikgu cuma ambil sifar perpuluhan 25. Okey, sebab nombor yang sebelum titik ni kita boleh terus anggap sebagai 2 hari sebab dia nombor bulat. Okey, kita cuma ambil bahagian selepas titik sahaja, nilai perpuluhan dia sahaja. Okey, so kita akan darabkan dengan 24. Okey, yang ini darab 2 digit. Yang ini pun cikgu dah ajar dalam video cikgu sebelum ni. Jadi siapa yang mungkin dah terlupa boleh cari balik lah. Alright, so sini kita akan dapat 6 jam. Okey, dan kita gabungkan dengan 2 hari tadi untuk dapat 2 hari 6 jam. Okey, bila kita dah dapat nilai yang sebenar daripada perpuluhan ni, barulah mudah untuk kita nak masukkan ke dalam jadual T mengikut unit. Okey, jadi kita ambil dulu. Okey, yang ni kita dah tukar tadi kan? 2 hari 6 jam tolak 1 hari 5 jam. Yang ini kita tengok pada bahagian jam. Kalau cukup untuk tolak, kita tolak sahaja seperti biasa. Tak perlu nak pinjam. Bukan semua soalan kita kena pinjam daripada unit yang sebelah. Kalau kat sini kamu nampak 6 tolak 5, oh cukup. Jadi tolak je lah macam biasa. Okay, kita akan dapat 1. 2 hari tolak 1 hari, kita akan dapat 1. Jangan lupa keluarkan jawapan kita 1 hari 1 jam. Okay, next. Kali ni pecahan pun ada, perpuluhan pun ada. Tapi jawapan dia nak dalam jam sahaja. Okay. Jadi apa-apa kita tukar dulu. Okay, kita tukar dulu pecahan menjadi nombor bulat. Dalam unit jam, kita akan dapat 16 jam. Kemudian kita cari pula sifar perpuluhan 25. Berapa nilai dia yang sebenar dalam jam. Okay, kita akan dapat baris kedua seperti biasa. Okay, sama macam tadi kita akan dapat 6 jam. Okay, alright. Bila kedua-duanya dalam unit yang sama, kita tak perlu gunakan jadual T. Bila dalam unit yang sama, kalau kamu tengok kita dah cari tadi 16 jam dengan 6 jam, kita boleh tolak sahaja seperti biasa. Okay, so kita ambil lah 16 tolak 6, kita akan dapat 10 jam sebagai jawapan akhir kita. Tengok apa yang soalan minta. Jadi kalau dia nak dalam jam sahaja, jawapan kita pun pastikan dalam unit jam. Okey, seterusnya kita tengok unit hari dengan jam ada dalam bentuk nombor bercampur dan perpuluhan. Okey, jadi macam biasa cikgu cuma ambil 1/6 ni sahaja. Okey, sebab 3 yang besar ni dah bersamaan dengan 3 hari. Jadi kita nak tengok pecahan ini berapa nilai dia. Okey, kita darabkan dengan 24, kita mansuhkan dengan sifir 6 untuk dapatkan 4 jam. Tapi jangan lupa 3 hari tadi kita gabungkan semula untuk dapatkan 3 hari 4 jam. Okey, kemudian kita nak tolak dengan perpuluhan. Satu yang kat depan ni 1 hari. So kita cuma nak cari untuk sifar perpuluhan 25 hari itu sahaja. Berapa jam. Okey, jadi yang ini darab 2 digit. Tak ada masalah, cikgu rasa kita dah banyak kali buat. Okey, jadi kita akan dapat 6 jam. Kemudian kita gabungkan dengan 1 hari yang ada dekat depan tadi. Okay, untuk jadikan 1 hari 6 jam. Okay, bila dah dapat macam ni, barulah senang untuk kita nak masukkan ke dalam jadual T. Jadi kita masukkan nilai yang kita dah cari tadi. 3 hari 4 jam, tolak 1 hari 6 jam. Okay, dekat sini kita akan selesaikan mengikut unit. 4 tolak 6 tak cukup. Okay, jadi kita akan pinjam 1 hari. 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Okay, jadi bila kita dah pinjam dekat sini, pada bahagian jam ni akan dapat 24. Okay, tapi sebabkan dekat sini dah memang sedia ada 4 jam, jadi kita gabungkan dengan 24 jam yang kita pinjam tadi. Okay, untuk dapatkan 28. Okay, jadi bila dah dapat macam ni, barulah kita cukup untuk tolak. Alright, 28 tolak 6 kita dapat 22 jam. 2 hari tolak 1 hari, kita dapat 1 hari. Kemudian kita boleh keluarkan jawapan kita untuk dapatkan 1 hari 22 jam.
Okey, jadi selesai pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan cikgu. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.